Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa khabar warga SK Taman Ihsan sekalian? Pertama sekali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sampai ke hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang, memberi kita kesihatan yang baik untuk kita meneruskan ibadah puasa kita pada tahun ini. Jadi untuk hari ini sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, adalah baiknya kita kongsikan. Hari ini saya ada satu perkara yang cukup besar untuk umat Islam yang sedang berpuasa pada waktu sekarang. Itu tentang malam Lailatul Qadar. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, mari sama-sama kita mendengar satu surah yang berkait rapat dengan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Surah yang Ustaz baca tadi tu namanya surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ini Ustaz ada catatkan tentang info tentang surah Al-Qadr, iaitu surah ini terdiri daripada 5 ayat dan termasuk daripada surah-surah Makkiyah. Itu surah yang diturunkan di Makkah. Jadi dan surah ini diturunkan selepas surah Abasa, dinamakan surah Al-Qadr, bererti kemuliaan. Al-Quran mula diturunkan pada malam Lailatul Qadr yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Para malaikat dan Jibril turun ke dunia pada malam Lailatul Qadr untuk mengatur segala urusan. Jadi nampaknya kita sekarang bakal memasuki fasa terakhir Ramadan, yang mana pada 10 akhir bulan mulia ini umat Islam diseru, umat Islam digalakkan untuk melipat gandakan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenaan dengan malam Lailatul Qadr, di sini Ustaz nak ceritakan tentang apakah kelebihan malam Lailatul Qadr yang dikatakan sebagai satu malam yang cukup istimewa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beramal ibadah, yang konsisten, yang banyak, yang ingin mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang bulan Ramadan. Jadi, apakah keistimewaannya? Lailatul Qadr itu malam Al-Qadar yang dinyatakan dalam Al-Quran sebagai lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkanlah kalau kita buat amal ibadat pada malam tersebut, gandaan amal ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu digandakan seperti mana kita lakukan amal ibadah itu sepanjang 1000 bulan. Lumayan. Jadi dikatakan, apa yang kita maklum, malam Lailatul Qadar itu jatuh diturunkan pada malam 10 malam terakhir
bulan Ramadan. Jadi daripada sini Ustaz nak kongsilah, bila masuk ke fasa terakhir bulan Ramadan itu 10 malam terakhir, apa yang perlu kita buat? Kita nak buat apa? Adakah kita sekadar untuk menunggu saja, tunggu mana datang dari bila nak datangnya malam Lailatul Qadar? Jadi untuk 10 malam terakhir itu di sini saya ada tips-tips apa yang kita perlu lakukan, ibadat apa yang perlu kita buat di sepanjang malam 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Yang pertama sekali, tips yang pertama, luangkan masa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ini kita hanya mementingkan hal-hal keduniaan saja, apa salahnya untuk 10 malam terakhir ini kita tingkatkan lagi amal kita daripada sebelum-sebelum ni. Kita contohlah, kita baca Al-Quran. Kalau sebelum ni pada 1 Ramadan kan, sampailah 20 Ramadan kita baca satu hari satu helai, satu muka surah Al-Quran saja. Apa salahnya, apa kiranya kalau kita gandakan lagi amal ibadat kita? Contoh baca Al-Quran tadi, kita lebihkan sikit, kita lebihkan lagi, kita tumpukan, kita buat tumpuan yang lebih kepada amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, itu tips yang pertama. Yang kedua, melakukan iktikaf. Iktikaf di masjid. Amalan iktikaf ini adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghabiskan 10 hari terakhir dan malam Ramadan. Rasulullah buat iktikaf dekat masjid. Baginda duduk dalam masjid untuk iktikaf, dan orang-orang yang beriktikaf tinggal di masjid sepanjang masa ini. Mereka melaksanakan pelbagai bentuk amalan mengingati Allah. Paling ringkas kalau kita iktikaf dekat masjid, paling ringkas kita zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu paling ringkas amalan kita bila kita iktikaf dekat masjid. Dan mereka juga melakukan solat-solat sunat, membaca dan memahami Al-Quran. Jadi itu tips yang kedua. Tips yang ketiga pula, apa yang kita nak buat pada 10 hari terakhir ataupun 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tips yang ketiga, amalkan doa khas ni. Itu diceritakan, ada kisahnya. Siti Aisyah, itu yakni isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jika aku tahu bila malam adalah malam Al-Qadar, kalau kita tahu malam tu malam Lailatul Qadar, apakah yang perlu aku ucapkan semasa doa? Isteri Rasulullah tanya Rasulullah, kalaulah kita ni tahu malam tu malam Lailatul Qadar, apa yang perlu kita doakan? Jadi Rasulullah SAW pun menjawab, katakanlah, ya Allah, Engkau adalah pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Jadi pada malam Lailatul Qadar tu, doalah sebanyak mungkin kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang dosa-dosa yang kita sudah yang lepas. Okey, baik. Seterusnya, tips yang keempat yang boleh saya kongsikan di sini pada hari ini, iaitu merenung makna Al-Quran. Kita renung makna Al-Quran. Tipsnya macam mana nak buat, iaitu pilih surah yang pernah kita dengar. Contohnya bila kita dengar dalam solat tarawih contohnya, dan semasa membaca terjemah dan tafsir Al-Quran, kemudian fikirlah secara mendalam tentang makna surah tersebut dan
bagaimana ia memberi kebaikan kepada kita. Maknanya sini kita tadabbur dengan Al-Quran. Kalau sebelum ni kita hanya baca tapi tak faham, pada 10 malam terakhir ini, apa kata kalau kita surah-surah yang selalu kita baca itu kita cuba fahaminya pula. Itu tips yang keempat. Seterusnya tips yang kelima. Tips yang kelima, berdoa supaya dihapuskan segala dosa. 10 malam terakhir ini, berdoalah kita banyak-banyak supaya apa dosa yang kita pernah lakukan pada lepas-lepas semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa apa? Doa yang famous yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ni selalu kita baca, kan? Apa kata kalau 10 malam terakhir nanti kita amalkan banyak-banyak doa ini. Baik, seterusnya tips yang keenam, iaitu buat satu senarai, kita listkan satu senarai doa peribadi kita. Kita pun ada keinginan, kan? Jadi tanya diri kita sendiri apa yang benar-benar kita mahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat senarai, buat list setiap apa yang kita mahukan, tidak kira perkara kecil ke ataupun sebesar-besar perkara, dan tak kira juga perkara tersebut berkaitan dunia ataupun akhirat. Jadi kita listkan doa ni, kita amalkan doa ni, apa yang kita nak janji, doa yang baik-baik saja. InsyaAllah pada 10 malam terakhir, kalau terkena pada malam tu, malam Lailatul Qadar, insyaAllah Allah akan makbulkan doa-doa kita. Dan seterusnya tips yang ketujuh, amalkan doa panjang, ikhlas dan mendalam. Kita nak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ni, pastikan kita doa bukan hanya dekat mulut tetapi sampai ke hati kita. InsyaAllah Allah akan mendengar luahan permintaan hamba-hambanya. Dan tips yang paling senang, paling ringkas, iaitu tips yang ke-8, amalan-amalan lain yang boleh kita lakukan. Yang pertama sekali, banyakkan sedekah. Setiap malam kita pergi masjid ataupun kita iktikaf, kita qiyamul lail dekat masjid, apa sana kita spare sikit RM1 ke dalam poket kita, masuk dalam masjid, letak dalam tabung masjid. Kita amalkan walaupun RM1, tapi hati kita ikhlas, pahala itu tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hisab, Allah akan kira. Itu adalah kebaikan kita lakukan sepanjang masa 1000 bulan. Pahala 1000 bulan. Yang kedua, perbanyakkan solat sunat 2 rakaat, solat taubat sebelum tidur. Kita nak, bila dah kita nak tidur malam tu, apa salahnya kita konsisten pada 10 malam terakhir sebelum tidur kita buatlah solat sunat, pertama sekali solat taubat. Dan yang paling senang semasa nak tidur, amalkan surah Al-Ikhlas, kita baca 3 kali. Yang mana yang kita tahu, siapa yang baca 3 kali surah Al-Ikhlas, pahalanya bersamaan dengan kita khatam satu Al-Quran. Masya Allah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala amat pemurah. Dia buka ruang seluas-luasnya kepada umat dia untuk kita mencari pahala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya kongsikan pada hari ini, insya-Allah kita sama-sama dapat amalkan secara konsisten, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita buat selama kita hidup di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa. Ma'as salamah.